Hmm. Tadi minta maaf lah sahabat, line dekat sana memang tak okey. Tadi buat live dekat situ, dekat kampung Paya Lebar situ, memang coverage situ memang tak okey. Nah, lain situ memang tak okey. DG ke Telkom ke, nasib minggu lepas okey lagi. Ni tadi hujan langsung kejap-kejap lag. Sini insya-Allah, mudah-mudahan lah, harap lain okey lah. Tadi minta maaf banyak-banyak lah tu, tak boleh nak buat apa. Redha je lah. Redha je lah. Baik, kitab Minhajul Abidin muka surat 165. Ada tak edisi lain? Muka surat apa? Edisi lain muka surat apa? Ada tak edisi lain? Satu 77. Alhamdulillah, kita dah sampai malam ni boleh guna. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Baik, faslul khamisu situ. Faslul khamisu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa an dah habis dah. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi masyayikhina, amin ya rabbal alamin. Kitab Minhajul Abidin. Hujan. Alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'a. Hujan tahun baru. Mudah-mudahan Allah menurunkan hujan yang membawa rahmat. Moga Allah jauhkan daripada hujan yang membawa mudarat. Ini Minhajul Abidin insya-Allah. Muka surat 165. Al-faslul khamisu fil batni wa hifdhihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina, amin ya rabbal alamin. Bermula fasal al-faslul khamisu, bermula fasal yang kelima. Al-faslul khamisu, bermula fasal yang kelima. Fil batni wa hifdhihi, pada menyatakan. Jadi dalam fasal, dalam bahagian yang kelima ini, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala nak menerangkan, nak menyatakan kepada kita tentang perkara yang bersangkut paut dengan ibadat, yang boleh mendatangkan kerugian di dalam ibadat, yang memberi kesan buruk pada ibadat, iaitu pada nak menyatakan kebinasaan perut. Kebinasaan perut. Yakni kebinasaan yang terjadi daripada perut. Perut kita ni boleh mendatangkan kebinasaan dalam ibadat. Anggota perut kita ni adalah salah satu daripada nikmat Allah. Allah menciptakan kita manusia, pada adatnya masing-masing ada perut. Allah Ta'ala tidak menjadikan sesuatu itu sia-sia. Jadi ada faedah sebenarnya perut yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada faedah yang kita boleh ambil daripada perut kita ni. Daripada perut ni kita boleh mengambil faedah dunia dan juga boleh mengambil faedah akhirat. Tapi seandainya
kita menyalahgunakan perut kita, dia boleh mengundang kebinasaan. Dia boleh mengundang kebinasaan. Hujan, setiap titisan air yang kena tu jadi saksi nanti insya-Allah. Titisan-titisan hujan yang membasahi ini jadi saksi di hari kiamat besok. Saksi atas kebaikan, saksi atas ibadat. Baik. Jadi kenapa musannaf, kenapa Imam Ghazali nak cerita pasal perut? Apa kena mengenanya perut ni? Kita ni nak melakukan ibadat, apa kena mengena dengan perut? Biasa kita kalau cerita pasal perut ni makanlah. Kita bila cerita pasal perut, tak lain dah, nak cerita pasal makan. Nak isi perut. Tiba-tiba Imam Ghazali rahimahullah ta'ala nak cerita pasal perut dalam kitab ni. Apa kena mengena? Apa hubung kait perut dengan ibadat? Apa hubung kait perut dengan solat, perut dengan puasa, perut dengan haji umrah dan sebagainya? Apa kena mengena sehingga dibicarakan? Ini nak cerita agama Islam ni lengkap. Daripada sebesar-besar benda sampai sekecil-kecil benda, tidak tertinggal, disampaikan, dihuraikan, diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada agama yang sesempurna agama Islam. Tak ada. Wajib i'tiqad macam tu. Jangan ada di kalangan kita yang mengiktikad ada agama lain yang sama seperti Islam. Tidak ada. Mustahil. Islam ni sesempurna agama. Daripada sebesar-besar benda sampai sekecil-kecil benda dibahaskan, dibicarakan. Kerana semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak lain adalah untuk menolong, membantu ibadat. Ada hubung kait dengan ibadat. Allah mempersiapkan semua ni sebenarnya nak memudahkan urusan ibadat. Allah jadikan langit, Allah jadikan bumi, Allah jadikan udara, Allah jadikan cahaya, Allah jadikan tumbuhan, Allah jadikan haiwan. Semua tu ada hubung kait dengan ibadat. Jadi sekarang ni perut ni, apa hubung kait perut dengan ibadat? Baik, jadi sekarang musannaf al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala nak menyatakan, nak membahaskan supaya kita faham dan memeliharakan dia perut. Jadi Imam Ghazali nak menceritakan kepada kita bahawasanya perut kita ni boleh mendatangkan kebinasaan di dalam ibadat. Kemudian maka lazim atasmu. Kemudian lazim atasmu. Lazim dengan makna apa? Mestikan. Maka lazim atasmu makna tak dapat tidak, mesti. Itu makna lazim, tak dapat tidak, mesti. Siapa pun, kaya, miskin, tua, muda, lazim atasmu, mesti atasmu, wajib atasmu. Mu tu siapa? Hamba Allah lah, kita lah. Maka lazim atasmu wahai hamba Allah yang nak beribadat, orang-orang yang nak beribadat, orang yang nak buat persiapan mati, orang yang nak amalnya diterima oleh Allah, orang yang nak beramal dengan sempurna. Tu masuk atasmu tu dah. Orang yang nak beribadat supaya ibadatnya sampai maksud. Apa maksud ibadat? Apa tujuannya? Nak dapat redha Allah. Nak redha Allah, supaya Allah redha dengan kita. Redha makna Melayunya mudah faham, supaya Allah suka dengan kita, supaya Allah seronok dengan kita, supaya Allah sayang kepada kita, supaya Allah terima kita sebagai hamba-Nya. Tu redha.
Jadi tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat sekalian, buat amal tu, semayang ke ataupun meninggalkan benda yang diharamkan oleh Allah tu, supaya Allah redha lah tu. Mudah-mudahan Allah redha lah. Meskipun kita ni pendosa, lalai, lupa, leka, maksiat zahir, maksiat batin, tapi kita buat juga ibadat, harap-harap Allah redha lah kita pendosa ni. Harap-harap Allah redha lah kita yang lupa, yang leka, yang lalai ni. Kita tak nak duduk jadi golongan dah lah lupa, dah lah leka, dah lah maksiat, Allah tak redha pula, 2-3 kali bala nanti kakak. Sebab itu ada ahli maksiat yang diredha oleh Allah, ada ahli ibadat yang dibenci oleh Allah. Ada ahli ibadat tapi Allah benci dia. Ada ahli maksiat tapi Allah redha dia, Allah kasih dia, Allah sayang dia. Mana ahli maksiat yang sedar diri, yang sentiasa mengaku bersalah dengan Allah, mengaku kelemahan diri, mengaku tidak ada daya upaya melainkan semata-mata bergantung dengan Allah. Dia tak pernah merasakan yang dirinya baik, dia tak pernah merasakan yang dirinya mulia, bahkan sentiasa merasakan hina dirinya di hadapan Allah. Dan dia tidak putus harap untuk terus berusaha memperbaiki diri dia, dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia ahli maksiat, jika begitulah sifat hatinya dengan Allah, maka dia termasuk di dalam golongan ahli maksiat yang dikasihi oleh Allah. Sebaliknya, hamba yang taat, yang banyak ilmu, yang banyak ibadat, tetapi hatinya tidak bergantung dengan Allah, merasakan dirinya hebat, memandang kepada usaha dan ikhtiar dia, memandang kepada ilmu dia, sehingga ujub di dalam dirinya, kagum dengan amal soleh yang dibuat. Maka hamba yang taat begitu, yang memiliki sifat hati yang sedemikian, dibenci oleh Allah. Dibenci, sangat-sangat dibenci oleh Allah, direndahkan darjatnya. Tetapi ahli maksiat yang mengaku berdosa, bertaubat selalu, tak berhenti, tak putus asa dari berusaha memperbaiki dirinya hari demi hari, hamba yang jenis begitu, walaupun dia ada melakukan dosa maksiat, martabatnya, darjatnya dinaikkan oleh Allah. Mana-mana hamba yang merendahkan diri, menghinakan diri, merasakan dirinya hina, tidak ada walau sedikit pun kemuliaan, maka pangkatnya dinaikkan oleh Allah, ditinggikan darjatnya. Sebaliknya, orang yang melakukan amal soleh, merasakan dirinya ada pangkat dan kedudukan di sisi Allah, tidak merasakan yang dirinya berdosa, tidak merasakan yang dirinya hina, tidak merasakan yang dirinya berhajat dan bergantung kepada Allah, sehingga timbul ujub, kagum dengan dirinya, takabur, mencela, merendahkan orang lain, maka dia direndahkan martabatnya oleh Allah. Allah benci, Allah tak redha, walaupun pada zahirnya dia ahli ibadat. Walaupun pada zahir dia semua orang kata dia orang baik, dia banyak amal, sembahyang tak tinggal, selalu pergi kuliah, rupa-rupa dalam hatinya ada takabur, ada ujub, tak merasakan ada dosa dan maksiat dengan Allah. Sesungguhnya dibenci oleh Allah. Kemudian maka lazimatahmu, makna tak dapat tidak dengan memeliharakan perut. Kena jaga perut kita, mau tak mau kena jaga perut ni. Jaga baik-baik perut ni. Apa maksud jaga perut ni? Isi makan banyak-banyak? Bukan. Bukan maksud jaga perut ni isi makan banyak-banyak, isi makan sedap-sedap, isi makan perut penuh-penuh, bukan.
Maka bahawasanya kenapa nak kena jaga perut ni? Kenapa nak kena jaga? Tak dapat, tidak mesti kena jaga anggota perut kita ni. Maka dengan makna kerana bahawasanya ia perut terlebih segala anggota membaikkan atas orang yang mujtahid. Kerana anggota perut ni adalah satu anggota yang sangat memberi peranan penting, peranan yang penting, kesan yang besar kepada orang yang mujtahid, yakni orang yang bersungguh-sungguh nak menuju kepada Allah. Mana-mana orang yang bersungguh-sungguh nak mencari redha Allah, yang nak sungguh-sungguh jalan akhirat, nak sungguh-sungguh mengabdikan diri kepada Allah, perut ni adalah merupakan anggota yang sangat penting. Ada peranan penting yang memberi kesan yang penting dalam ibadah. Kesan penting dalam ibadah. Kalau kita tak belajar, tak mendengar, tak mengaji, kita tak tahu rupanya perut ni ada hubung kait dengan ibadat. Yang kita tahu perut ni untuk isi makanan. Itu yang kita tahu. Kita tak tahu rupanya perut ni adalah memainkan peranan penting. Ada sumbangan yang penting dalam nak memastikan ibadat kita tu baik ataupun tidak, dan memberi kesan. Membaikkan atas orang yang mujtahid, orang yang bersungguh-sungguh. Maknanya perihal perut ni merupakan perkara yang sangat penting bagi mereka. Siapa mereka tadi? Mujtahid, yakni orang yang bersungguh-sungguh. Adapun kita yang bukan mujtahid ni, kita ni mujtahid. Kita bukan mujtahid. Mujtahid makan berak. Mujtahid bukan mujtahid. Tak payah nak perasanlah kita ni bersungguh ibadat. Kita ni bersungguh makan. Pasal makan bergaduh, boleh bercekau laki bini pasal makan. Pasal makan boleh bergaduh, boleh bercekau, boleh saling masam muka. Makan menyebasar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sangat menyedihkan perangai kita. Kadang-kadang tak syukur dengan makanan. Asi-asi ayam, jemu lah. Sombong. Nanti Allah bala dengan miskin baru tahu. Duduk dalam reban ayam, sekali patuk jagung dengan ayam. Sekarang bukan main sombong, balik ayam, jemu lah. Sombong. Tengok orang pakai miskin lah. Tengok anak-anak sesedara kita di negara perang tu, apa makanan dia orang. Ada yang sanggup terpaksa duk minum susu binatang haram sebab tak ada makanan yang halal, demi nak menyelamatkan nyawa. Terpaksa, darurah, terpaksa makan anjing, terpaksa makan daging anjing, daging babi, sekadar nak menyelamatkan nyawa. Kita ni Allah balakan dengan nikmat. Allah balakan dengan nikmat sampai sombong, berlagak, membazir, komplain. Sampai rasa tak syukur. Tu kita. Orang sana mati kebuluran, kita mati sebab banyak makan. Dan terlebih banyak kelakuan dan pekerjaan, dan terlebih besarnya mudarat. Makna perut ni juga boleh membawa mudarat yang sangat besar dalam ibadat. Dan perut ni juga memainkan peranan yang penting, peranan yang besar untuk mengelokkan ibadat, untuk membaikkan ibadat. Perut ni ada kalanya dia memainkan peranan yang sangat penting untuk membaikkan ibadat. Dan perut ni juga
boleh mengundang betapa besarnya mudarat atas ibadat kita. Dan bekasnya, yakni kesannya, kerana bahawasanya ia perut, tempat keluar, tempat terbit dan tempat galian daripada perut, menggerak-gerakkan akan segala pekerjaan anggota daripada kuat dan dhaif, kuat dan lemah, dan memeliharakan dan liar dan umpamanya. Makna daripada perut tu tadi boleh menjadikan seseorang itu seronok beribadat, daripada perut tu boleh menjadikan orang tu malas nak beribadat, daripada perut tu boleh mengkeraskan hati, daripada perut tu boleh melembutkan hati. Tu peranan perut kita. Contohnya bila perut kita ni dimasuki oleh benda-benda haram ataupun syubhat, tu merosakkan hati, mematikan hati, mengkeraskan hati, menghitamkan hati. Bila hati kita ni tadi dah terkesan dengan kesan yang tak baik, dengan sebab dimasukkan dalam perut kita benda yang haram, yang syubhat, menjadikan hati kita keras, hati kita hitam, hati kita gelap, hati kita mati. Bagaimana nak mendapat hidayah daripada Allah? Macam mana nak masuk dalam hati kita ni tadi yang telah terkesan, yang telah jadi mudarat, asbab daripada benda haram yang masuk dalam perut? Macam mana kita nak dapat petunjuk daripada Allah? Macam mana nak mendapat petunjuk daripada Allah? Meskipun dibacakan ilmu-ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat, tidak akan jadi baik pada diri kita, kerana hati kita yang menanti tadi tu, hati kita ni yang dikatakan seperti bekas tu tadi, yang kotor tadi tu, bagaimana nak menerima ilmu yang baik-baik? Macam mana ilmu yang baik-baik nak masuk ke dalam hati yang keras? Sebab apa tadi? Di antara punca apa tadi? Hati boleh keras, hati boleh hitam tadi? Makanan yang haram, makan makanan yang syubhat, makan daripada hasil usaha yang haram, makan daripada hasil usaha yang syubhat, ataupun makan makanan yang halal tetapi berlebih-lebih. Makan makanan halal ni kalau berlebih-lebih daripada qadar yang sepatutnya, boleh memberi kesan mengkeraskan hati. Tengok dalam kitab sana, kitab penama bagi hati tu dah sebut dah, ya? Sebab itulah tadi orang mujtahid dia ambil berat cerita pasal perut ni. Dia tak nak hatinya keras, dia tak nak hatinya hitam, dia tak nak hatinya mati dengan sebab perut tadi. Sebab tu dia jaga makan. Sebab tu mujtahid ni, orang yang sungguh-sungguh dalam ibadat ni, dia jaga betul-betul bab makan dia. Contohnya orang yang warak, dia takkan makan kecuali dia akan sehabis-habis periksa. Sehabis-habis periksa. Itu hukum warak. Warak ni dia takkan mengambil sesuatu melainkan setelah daripada dia memeriksa dengan sehabis-habis periksa. Kerana takut termasuk dalam perutnya benda syubhat, lebih-lebih lagi haram. Sebab tu beza hukum syarak dengan hukum warak. Kalau hukum syarak, apa yang sampai pada kita, selagi tak terang nyata haram ataupun syubhat, harus kita ambil makan. Itu hukum syarak. Kecuali benda yang datang pada kita tu terang nyata, kita tahu itu haram, itu tak boleh lah. Tapi kalau selagi benda yang sampai pada kita tadi tu tidak nyata haram, tidak nyata syubhat, harus kita ambil. Itu hukum syarak. Tapi hukum warak, meskipun yang sampai tadi halal, dia akan periksa daripada mana datang, daripada hasil usaha yang bagaimana, apa bahan-bahan yang ada dalam benda ni. Itu warak. Orang yang warak ni, dia kena, orang yang nak bersifat warak, dia kena bersiap sedia menghadapi kepayahan dalam hidup. Sebab dia tak boleh makan sebarang, dia tak boleh ambil sebarang, kecuali kena peksa sehabis-habis. Kita sanggup? Sanggup ke?
Kuruh kering kita jadi. Kuruh kering kita. Tapi orang yang warak, dia sanggup. Demi keselamatan akhir, demi keselamatan hati dia, demi keselamatan ibadat dia, dia sanggup lalui benda payah macam tu. Kita tak sanggup. Iman kita tak sama dengan iman mereka. Iman kita tak setinggi, tak sehebat, tak setebal mereka. Iman kita nipis, iman kita dhaif, iman kita lemah. Kita tak suka, nafsu kita tak suka bersusah-susah. Nafsu kita tak suka berpayah-payah. Nafsu kita ni, orang awam ni, suka mudah-mudah, suka senang-senang, suka sedap-sedap, suka seronok-seronok. Tapi perjalanan warak ni perjalanan yang menyusahkan diri. Tapi mereka redha. Mereka redha dengan kesusahan tu. Mereka terima. Sebab tu sebut di dalam kitab Penawar Bagi Hati tu, mana-mana orang yang nak bersifat dengan warak ni, dia kena bersiap sedia menghadapi pelbagai kesusahan. Dia kena siapkan diri dia. Kena siapkan betul-betul. Mana? Dia warak dalam segala hal, bukan warak kucing. Tahu warak kucing? Kita lah warak kucing. Orang ada, kita buat warak. Orang tak ada, kita buat benda haram. Depan orang kita warak je, belakang orang kita buat benda haram. Itu warak kucing. Ingat kata almarhum Tuan Guru Haji Abdullah, Pondok Lubuk Tapah, dia kata apa? Kita ni warak kucing. Macam mana warak kucing? Bila tuan dia ada, dia diam. Dia tengok je ikan tu, dia tak makan. Bila tuan dia lari pergi tempat lain, kau siap kau. Dia rembatnya ikan tu bawa lari. Tu warak kucing. Siapa? Kita lah. Ke tak nak ngaku? Kita lah. Saya lah. Tuan-tuan saya tak tahu. Depan orang kita cover baik, orang nampak bagus, orang nampak baik, orang nampak soleh. Belakang orang, Tuhan je lah yang tahu dosa dan maksiat yang kita buat. Tu warak kucing. Ini dak ni warak sungguh. Dia jaga diri dia depan orang, belakang orang dia tak peduli. Begitulah diri dia. Dia dah ada pendirian. Dia dah ada pendirian dia. Kita ni tak ada pendirian lagi. Ibadat kita ni dipengaruhi oleh suasana. Bila ramai orang, kita semangat ibadat. Bila duduk seseorang, lemah, lesu. Allahu Akbar. Tapi tak apalah. Yang penting sedar ke diri. Jangan lupa diri, berasa hebat, berasa hebat, berasa macam orang-orang soleh dah. Kata Tok Guru, ngaji ilmu tasawuf ni di antara faedahnya supaya boleh kita mengukur diri kita dengan orang-orang yang hebat di sisi Allah, baru tahu betapa jauhnya kedudukan kita di sisi Allah nak banding dengan mereka. Dalam bab makan pun kita tak boleh nak lawan dah. Dalam bab makan pun kita tak boleh nak lawan dah orang-orang ni. Usahakan kata ibadat mereka. Jangan kata ibadat mereka, jangan kata sembahyang puasa mereka, Quran mereka, qiyamul lail mereka. Tak payah tanya pasal tu. Tanya pasal makan je. Tanya pasal makan je, tak boleh nak lumba dah. Nak lumba dengan orang dulu-dulu, nak lumba dengan orang soleh dulu-dulu, ulama dulu-dulu. Bab makan tak boleh lawan dah. Tak payah nak lawan bab ibadat, tak payah. Bab makan tak terikut kita. 2-3 hari baru sekali makan, 2 hari baru sekali makan. Kita 1 hari 5 kali makan. Waktu sengih-sengih kata ulama dulu tak betul, ulama dulu. Oi, sedarlah diri. Cara makan pun kau tak boleh nak ikut. Kau nak pertikaikan ilmu.
Ulama dulu bukan saja sakan ilmunya, sakan amalnya. Dia bukan cakap sebarang macam kita. Dia cakap tu apa yang dia amalkan. Sekarang kita tak jaga, walaupun cakap agama tak jaga, pakaian tak jaga, pergaulan tak jaga, betul? Kita tengok perangai tu guru dulu-dulu, ada macam kita. Nah, ni kepala jarang tengok terbuka, mesti pakai kopiah kepala. Sekarang baca Quran kepala dogol, begini dan begitu, beza semua. Itu kenyataan. Tak pernah lagi tengok tu guru kita dulu-dulu, dia macam kita ni, campur semua orang, makan tak peduli, cakap ikut suka, berhibur sana sini, tapi bawa agak. Sebab tu pesan tu, jangan sombong dengan ulama dulu. Meskipun orang sekarang ramai yang alim, takkan ada yang setara martabatnya dengan ulama dulu. Ya, orang alim ramai sekarang, tapi takkan boleh nak potong darjat ulama dulu-dulu, tak boleh. Contoh bab makan tadi, bab makan pun kita kantoi dah, balik awal dah kita. Kita asalkan melintas je kita sesah. Asal melintas je kita sesah. Dia dah dipeksa, dia tengok, dia selidik sebab takut rosak amal. Kalau dah dalam bab makan mereka teliti macam tu, dalam bab akidah macam mana agak-agak? Dalam bab akidah tauhid dia dengan Allah bagaimana agak-agak? Kalau dah dalam bab makan pun dia takut tersilap, takut dengan sebab makan tadi dia dibenci, dicela oleh Allah, apatah lagi dalam bab ibadat. Cuba kita fikir baik-baik, yang kita duk kutuk ulama dulu-dulu ni. Kita baru mengaji 5-6 tahun, beramalnya tidak, perkataan tak jaga, mata tak jaga, duk hilang adab, tak ada adab dengan ulama dulu-dulu. Tu pesan tu, meskipun kau alim, jangan biadab dengan ulama dulu-dulu. Kau tak sama dengan martabat dia orang. Meskipun kau alim, kau tak sama. Dia orang ngaji 30 tahun, kita ngaji 8 tahun, 7 tahun. Dia ngaji tak nak balik, kita ngaji cepat nak balik. Tok Guru Haji Abdullah tu duduk Mekah 14 tahun dah, ngaji Mekah 14 tahun, bukan 4 tahun. 14 tahun. Tak lebih 5 kali tak masuk kelas. Kita dalam tahun ni je berapa kali kita tak masuk kelas? Ni dah masuk tahun baru belum lagi lah kan? Tahun yang dah lepas ni lah. Tak ada kena-mengena dengan yang hidup dengan yang mati cakap ni. Nampak tak? Sebab itulah kita kena hormat ulama dulu-dulu. Dia hebat ibadat. Maksudnya dia bukan orang sebarang di sisi Allah. Dia orang yang sentiasa dapat pertolongan Allah. Mustahil mereka boleh hebat beribadat kalau tak dapat taufik daripada Allah. Cuba bandingkan dengan diri kita. Sebab tu orang yang faham aja tahu nilai ulama dulu-dulu macam mana. Orang yang faham aja tahu nilai ulama dulu-dulu macam mana. Orang yang tak faham, dia nampak ulama dulu tidak berni. Itu yang dia sombong tu, berasa dia lebih alim, berasa dia lebih hebat, berasa dia lebih warak dan sebagainya. Lupa diri, sombong. Padahal bab makan pun tak sama. Baik, maka lazimkan olehmu dan bekahnya kerana bahawasanya ia perut tadi tu tempat keluar dan tempat galian daripada perut tadi, menggerak-gerakkan akan segala pekerjaan anggota. Mana anggota kita ni terkesan dengan apa yang kita isi dalam perut. Kalau kita isi benda haram, anggota kita jangan akan jadi berat, jadi malas, jadi lesu nak beribadat. Kalau banyak makan, jadi lesu anggota kita nak beribadat. Cuba kita tengok bulan Ramadan, bagaimana keadaan kita, semangat nak beribadat bulan Ramadan. Dalam keadaan perut kita lapar, dalam keadaan perut kita kosong, rajin ibadat, solat jemaah, baca Quran,
masjid penuh waktu maghrib, isyak, ramai orang. Itu dalilnya. Padahal perutnya kosong, tapi semangat nak buka Quran, nak baca Quran, nak buat sembahyang sunat lah, inilah kan, padahal lapar. Itu kata hikmah tadi, jangan persoal apa yang Allah suruh, dia yang buat. Tu kalau sahabat dulu-dulu tu dalam keadaan puasa, perang dalam puasa perang. Kalau nak ikut harus je dalam buka tu, nak buat kerja berat tu, perang. Dah puasa. Tak ada. Tapi bila anggota kita perut ni diisikan dengan sekenyang-kenyangnya, dia akan jadi malas anggota. Mengantuk mata. Tak sedap ibadat. Tak lazat ibadat. Dah. Macam mana nak rasakan nikmat ibadat tadi kalau perut kita tak selesa? Kejap pedih, kejap perit, kejap begini, kejap itu. Jadi bila dah tak selesa ibadat, kuranglah ibadat. Tak seronok ibadat, dengan sendiri akan kuranglah. Ulama dia teliti. Teliti. Dia bukan cakap main-main, cakap ikut nafsu dah. Dia cakap tu memang betul. Dan daripadanya kemudian anggota daripada kuat dan dhaif dan memeliharakan dan liar dan umpamanya. Makna hati kita ni boleh jadi jinak dengan ibadat asbab perut. Hati kita juga boleh jadi liar dengan ibadat pun sebab liar dengan ibadat. Hati kita liar dengan ibadat. Apa maksud dia? Nak lari je, tak suka ibadat. Tu makna liar. Kalau jinak, dia seronok nak buat. Dia seronok nak buat tu makna jinak lah tu hati. Ni tak nak lari, cari alasan aja kita. Tu liar hati. Maka lazimkan olehmu tiba-tiba dengan memeliharakan, makna jika begitu lazimkan olehmu memeliharakan dia perut tadi tu. Kalau begitu, makna selepas kita tahu, selepas kita dah diberi faham bahawanya perut memainkan peranan penting dalam ibadat, sama ada merajinkan ataupun melemahkan. Oleh yang demikian, kau jagalah perut kau baik-baik, kata Imam Ghazali. Peliharalah perut tu baik-baik. Memeliharakan dia daripada haram. Makna jangan masukkan sesuatu yang haram dalam perut. Masuk haram ni, makanan minuman tu sendiri dirinya haram, ataupun sumber tu tadi haram. Dia beli ikan, dia beli beras, dia beli sayur, halal. Zat makanan tu, diri makanan tu halal, ikan, sayur, daging. Tapi sumber, punca dapat duit tu, daripada usaha yang haram ataupun syubhat, pun sama 2 kali 5. Daripada makan tu nanti jadi benih, betul? Daripada makan, Allah proses makanan tadi dengan kebijaksanaan Allah, bertukar jadi darah. Daripada darah tu bertukar jadi air mani. Itulah dia benih manusia. Sebab tu diberi kesan. Kalau benih tu tadi datang daripada sumber yang haram, ada kesan pada zuriat tadi. Ada kesan pada zuriat. Sebab tu para Nabi Rasul daripada zuriat yang baik, keturunan yang baik, zuriat yang baik, benih yang baik. Allah tak pilih pada Nabi Rasul daripada benih sebarang dah. Susu galu ni orang soleh, orang warak, orang baik. Dan syubhah, maka kita kena tahulah apa yang haram, usaha macam mana yang haram. Kalau kita nak bekerja, nak minta kerja, nak cari kerja, tanya tu guru, tanya orang alim, boleh tak nak buat kerja macam ni? Apa hukumnya kalau saya kerja macam ni, saya melibatkan diri dengan kerja yang macam ni, apa hukum dia? Tanya dulu. Sebab apa? Kita takut nanti bila kita dah dapat ribu-ribu bulan-bulan,
belas ribu bulan-bulan, puluh ribu bulan-bulan, baru tahu haram, baru tahu syubhah, kita dah tak layan dah. Nak berhenti, minta ampun. Dah sayang, nak tinggalkan, bukan sebarang orang, kecuali orang yang hatinya betul nakkan kebaikan. Tu dia sanggup meninggalkan. Daripada dia makan berterusan benda haram, sumber haram, bagi anak bini dia makan benda syubhat haram, baik dia berhenti dan sucikan diri dia. Itu kalau hatinya betul. Mana nak cari orang hati macam ni? Sebab tu kita tak berani nak tanya. Tak berani nak tanya ulama', tak berani nak tanya Tok Guru, takut Tok Guru kata tak payahlah kerja ni. Baik kita kerja dulu, kemudian baru tanya. Kan kalau tanya awal-awal dapat jawapan tak boleh. Dah kecewa hati kita. Takkan tak boleh. Ni lumayan. Nampak tak? Usaha nak dapat duit tu. Jangan gunakan teknik-taktik yang haram untuk memancing rezeki yang halal. Pun banyak berlaku. Berniaga kedai makan, jual makanan, tapi jadikan maksiat sebagai umpan menarik orang datang beli barang-barang kita. Nampak tak tu usaha tu? Meskipun yang dia jual tu tadi kari pap, yang dia jual tu nasi lemak, yang dia jual itu kuih lodeh, apa lagi, tapi cara tu tadi, usaha dia tu tadi melibatkan benda haram, guna taktik kotor, padahal dia nak cari rezeki halal. Tapi cara tu tadi saja pakai seksi-seksi, saja pakai ketat-ketat, padahal nasi lemaknya tak sedap pun. Dengan ikan bilihnya lemau, nasinya entah apa-apa rasa, ikan masinnya segerat je, bahagian ekor. Tapi buka pukul 6 pagi, 6.15 habis licin dah. Orang beli bukan dengan sebab sedap. Orang beli sebab nak tengok tubuh badan dia yang seksi tu. Jaga-jaga jaga-jaga. Walaupun yang kita jual tu makanan halal, tapi kalau itu taktik yang kita gunakan untuk tarik pelanggan, dah masuk dalam benda haram dah. Makna kita mencari rezeki dah campur dengan usaha yang haram. Maknanya hasilnya tidak 100% bersih. Hati-hati. Banyak ni yang meniaga pasar malam, yang meniaga bazar Ramadan, yang buka kedai makan, kadang-kadang saja je. Memang niatnya macam tu. Nak tarik pelanggan supaya barangnya laku, supaya orang ramai. Wal-'iyadha billahi min dhalik. Ini yang dimaksudkan tadi, mencari rezeki yang halal tapi guna umpan yang haram. Hati-hati. Sebab kita nak cari rezeki halal ni, nak makan ni, nak bagi anak bini ni, kena pastikan caranya bersih. Mokcik gerai sebelah tu, dia punya nasi bukan main lemak, nasi sambalnya sedap, kuantitinya banyak. 6 pagi sampai 6 petang tak lari-lari, tak laku. Mokcik orang tak berahi nak beli. Tapi yang tadi orang berahi nak beli. Sebab apa? Tertarik dengan pakaian dia. Na'udzubillah. Jaga-jaga. Niaga elok-elok, pakai elok-elok, barulah rezeki tu berkah Allah bagi. Bersih insya-Allah, berkah insya-Allah. Sudah-sudahlah. Sudah-sudahlah. Boleh jadi dulu kita tak faham, boleh jadi kita dulu tak tahu, rupanya melibatkan juga tu, terlibat juga tu. Sudah-sudahlah. Taubat kepada Allah, jaga pakaian baik-baik. Niagalah. Insya-Allah rezeki Allah yang bagi, bukan usaha kita. Kita takut nanti jadi istidraj. Kita takut jadi istidraj. Allah lagi melorongkan,
Allah lagi membiarkan kita berseronok dengan cara yang haram tu cari rezeki. Sampai waktu Allah ambil nyawa kita dan diazab oleh Allah. Tak nak, na'udzubillah. Makin buat macam tu, makin ramai, makin mewah, makin laku. Tu takut tu, istidrak, takut. Apa maksud istidrak? Allah dah jemu maksudnya. Kau buatlah sekehendak kau, tapi tunggu nanti azabnya daripada Allah. Tu istidrak. Tuan empunya diri perasan Allah redha pada dia, sebab rezekinya makin mewah, barangnya makin laku. Dia berasa, oh ya Allah, Allah ni sayang kepada aku, Allah ni sayang ni, Allah kabulkan doa aku ni, maju perniagaan aku ni. Rupa-rupanya bukan Allah redha, Allah dah terlalu benci. Itu nama istidraj. Na'udzubillah min zalik. Hati-hatilah. Niagalah elok-elok, pakai baik-baik. Niaga elok-elok, pakai baik-baik, pakai sopan-sopan, insya-Allah Allah bagi rezeki. Maka ada pun yang haram dan yang syubhat. Kemudian memelihara pula daripada lebih-lebih yang halal. Nampak tak tu? Tu cara jaga perut tadi. Yang pertama, jangan makan benda yang haram, jangan makan daripada hasil usaha yang bercampur dengan benda haram dan ataupun syubhat. Dan kemudian memelihara pula daripada lebih-lebih yang halal. Makna meskipun makanan tu halal, jangan melampau-lampau. Jangan melampau-lampau. Jangan melampau-lampau. Meskipun halal, tak boleh melampau-lampau. Adakah melampau-lampau yang halal itu hukumnya haram? Bukan. Itu peringatan, itu amaran. Bukan maksud bila kita makan benda halal banyak-banyak, lebih-lebih, hukumnya dosa. Bukan. Amaran. Kerana makan makanan yang halal, meskipun halal tapi berlebih-lebih, melampau-lampau, dia akan menarik diri kita boleh jatuh kepada benda syubhat ataupun haram. Dia boleh menarik ke situ. Jadi Islam ni, dia jenis apa? Agama yang nak pantau daripada awal. Jangan ada benih-benih dia. Bukan tumbuh separuh baru kerat. Tu bukan Islam. Islam bukan agama yang macam tu, biar dia bercambah dulu, kemudian baru cantas. Dah. Benih dia tu pun jangan bagi benih dia tu pun jangan bagi ada. Tu Islam. Benih dia pun jangan bagi ada. Makna sebab-sebab dia tu pun jangan bagi ada. Itu Islam. Dia bukan jenis biar tumbuh separuh nanti baru cantas. Dah. Itu bukan. Islam ni dia nak jaga daripada awal lagi. Dia nak pastikan penganutnya duduk dalam keadaan Islam, Muslim, sejahtera, selamat dunia akhirat. Orang yang tak faham, dia kata agama ni menyusahkan. Agama ni menyusahkan hidup dia. Islam ni menyusahkan hidup dia. Padahal Allah nak jaga dia dari mudarat dunia dan akhirat. Allah nak jaga dia daripada mudarat dunia akhirat. Tapi oleh kerana dia tak kenal Tuhan, dia tak faham. Dia kata Allah nak nanya dia, susahlah nak hidup dalam Islam ni. Ini tak boleh, itu tak boleh. Dah. Nak buat macam mana? Hukum Tuhan, bukan hukum makhluk. Tuhan empunya alam ni, tempat tinggal kita ni, tempat menumpang kita ni, dia punya undang-undang. Makan minum kita dia yang tanggung, hidup kita dia yang bagi, anak bini kita dia yang bagi, pekerjaan kita dia yang bagi. Betul? Ilmu yang ada pada kita dia yang bagi, gerak-geri kita dia yang tolong. Kenapa kita nak banyak bunyi? Nak kata menyusahkan? Tu kena sedar siapa kita, siapa Tuhan. Mana hamba, mana Tuhan. Mana pencipta, siapa yang dicipta. Siapa yang mendapat rezeki, siapa yang memberi rezeki. Kena sedar, kena ingat. Baru sedar, insya-Allah dia tak sombong. Yang tak sedar tu sombong. Dia akan jadi sombong dengan Tuhan. Na'udzubillah. Jadi yang halal pun kena ada sakatan juga. Kemudian memelihara pula daripada lebih-lebih yang halal. Jika ada bagimu cita,
di dalam ibadat bagi Allah Ta'ala. Kalau dalam diri kamu tu ada bukan ada angan-angan, ada impian, ada hasrat nak mengabdikan diri kepada Allah dengan sebenar-benar, maka jagalah perut kamu daripada makanan yang haram, yang syubhah dan yang halal. Jangan berlebih-lebih. Bagi siapa tadi? Orang yang ada keinginan nak ibadat. Orang yang ada keinginan nak ibadat, nak dapat balasan baik daripada Allah, nak selamat dunia akhirat, jagalah perut sungguh-sungguh, jangan dimasukkan benda haram, benda syubhah, dan berlebih-lebih dengan yang halal. Kalau nakkan keselamatan, kalau nak ibadat kita betul dan diterima oleh Allah. Tapi kalau tak nak, kalau tak nak ibadat, kalau tak nak mengabdikan diri kepada Allah, kalau tak nak taat kepada Allah, tak nak selamat dunia akhirat, tak nak Allah bimbing kita, tak nak Allah selamatkan kita, lahgilah, ikut maulah. Tu maksud dia. Ikut kaulah, pedulilah, lantak kaulah. Tu maksud dia. Sumbeklah, yang haram pun sumbek, yang halal pun sumbek, yang syubhah pun sumbek. Sebab kau tak nak ibadat. Yang dipesan tadi untuk orang yang nak ibadat. Untuk orang yang nak ibadat. Untuk orang yang nak ibadat. Boleh ke ibadat ni kita kata nak ke tak nak? Kita kata, kau nak ibadat tak? Aku rasa macam tak nak lah ibadat. Boleh macam tu? Mana boleh ibadat ni wajib. Mau tak mau kena ibadat. Tak boleh kata ada pilihan ni, aku rasa macam tak nak ibadat lah. Tak boleh. Sebab tujuan kita hidup ni ibadat. Allah jadikan kita ni tujuannya ibadat. Jadi tak bolehlah kita nak kata aku rasa macam tak nak ibadat lah. Maksudnya aku rasa macam tak nak ikut lah apa yang Allah suruh tu, apa yang Allah larang tu aku tak nak lah. Tak boleh lah, sebab tujuan kita hidup ni ibadat. Maka jagalah baik-baik. Kalau nak ibadat, kalau nakkan keselamatan, kalau nak kemenangan. Allah tak peduli kalau kita tak nak dengar. Allah tak peduli kalau kita tak nak ikut. Allah tak peduli kalau kita tak patuh. Tak merugikan Allah pun. Cuma ni undang-undang yang ulama kata, yang ulama ajar, kalau nak selamat, ikut. Kalau kita berasa dengan tak nak ikut ni kita boleh selamat juga, silakanlah. Kalau kita berasa kita gedebel sangat, kita hebat sangat, tak perlukan Allah, tak perlukan pertolongan Allah, silakanlah. Buatlah apa yang kita nak atas dunia ni. Carilah makan ikut suka hati kita, tak payahlah ikut agama. Kalau kita berasa hebat sangat. Cuma ini ulama sampaikan, kalau nak selamat, begini cara dia. Faham tak apa maksud agama? Agama ni maknanya apa agama? Undang-undang Allah yang melibatkan segala hal. Makan, minumnya ada undang-undang, makannya ada undang-undang, minumnya ada undang-undang, pakainya ada undang-undang, bercakapnya ada undang-undang, melihatnya, mendengar, semua ada undang-undang. Mana semua ada peraturan. Siapa yang buat peraturan tu? Allah, bukan orang lain, bukan makhluk. Allah pencipta alam ni, dia yang menetapkan undang-undang tu. Disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul menyebarkan kepada umat ni agama ni, maksud undang-undang. Agama ni mana undang-undang. Tengok dalam kitab Misbahul Munir tu, agama itu ialah undang-undang yang datang daripada Allah kepada Rasul untuk dikhabarkan, disebarkan kepada umat. Itulah maksud undang-undang, yang melibatkan muamalat, munakahat dan macam-macam lagi. Makan, minum, semua ada undang-undang. Tapi kalau kita berasa tak berhajat, tak peduli dengan undang-undang ni, nak langgar, silakanlah. Ingat, kita ni bukan hidup selama-lama kat sini. Berapa banyak dah bukti, berjuta, beribu orang mati tiap-tiap hari. Kita tunggu giliran. Kita tunggu giliran. Teruskanlah kesombongan kita, yang kita kata aku tak peduli agama, aku tak heran agama, susahlah agama ni. Silakan. Allah bagi peringatan bagi orang yang nak selamat, orang yang yakin, orang yang percaya. Bagi kita yang tak berapa nak percaya dengan kiamat tu, lah pergi lah, ikut mu lah.
Ikut mula nanti. Jangan salahkan Allah. Jangan salahkan Allah, jangan salahkan alim ulama. Mereka dah jalankan tanggungjawab, dah mengingatkan berulang-ulang kali, dah menasihatkan, dah menakutkan dan sebagainya. Tapi kita sombong, berasa hebat, berasa kuat, berasa tak perlu kepada agama, berasa agama menyusahkan. Silakan, Allah tak berhajat pun pada kita. Sedikit pun kita tak ada nilai di sisi Allah. Allah tak jadi rugi kalau kita tak nak ikut syariat dia. Jangan kita berasa kalau kita ni tak ikut syariat Allah, Allah jadi lemah, Allah jadi rugi. Dia bersifat dengan maha kaya. Apa maksud maha kaya? Tak berkehendak dan tak berhajat kepada sesuatu. Kau taat, kau yang untung. Kau melawan, kau yang azab. Pilihlah nak yang mana. Sekarang waktu hidup boleh kita sombong. Tunggu kita dah duduk dalam tanah besok apa nasib kita. Waktu hidup ni Allah bagi pinjam nyawa, bagi pinjam sihat, bagi pinjam ilmu, bagi pinjam harta, bagi pinjam pangkat. Allah izinkan kita bergerak dan diam. Boleh kita nak cakap apa-apa. Tunggu waktu tubuh kita besok dah jadi beku, dah jadi kaku besok. Tunggulah. Allah cabut aja roh kita, jasad kita yang sombong ni dulu akan diserahkan kepada manusia lain. Ikutlah manusia tu nak buat apa dengan tubuh badan kita waktu roh kita dah diambil oleh Allah. Dia nak mandikan ke, dia nak humban dalam longkang ke, dia nak bagi anjing makan ke, kita tak boleh buat apa dah. Tak boleh buat apa dah. Mati dah. Dulu Allah bagi kita kuat, kita sombong. Allah pinjamkan tenaga, kita sombong, belagak. Sekarang sampai masa dah. Jasad kita ni dibagi, diserahkan kepada manusia. Terpulanglah si tukang pemandi mayat tadi tu nak buat apa atas diri kita. Dia nak ganyah, dia nak tonyo, dia nak beduk, dia nak ludah, dia nak pijak. Tak ada siapa tahu. Dan kita tak boleh nak lawan, tak boleh nak bangkit. Dulu bukan main kita sombong lagi. Sekarang inilah nasib kau. Kalau orang belas kasihan, orang akan uruskan. Kalau orang tak belas kasihan, dia akan biarkan busuk macam tu je. Tak mustahil orang boleh buat macam tu pada jasad kita bila kita dah mati besok. Itulah dia balasan dia. Sombong, bukan main sombong, berasa tak perlukan Tuhan, tak perlukan agama. Padahal makan minum kau Tuhan yang jamin, Tuhan yang bantu, Tuhan yang bagi. Gaji kau tiap-tiap bulan Allah yang bagi. Majikan tu sebagai asbab sahaja, wasilah sahaja. Hakikatnya itu datang daripada Allah. Kau tak nak ikut, tak ada masalah. Kau tak nak ikut, Allah tak rugi. Selama ni pun sedia kala lagi kita tak wujud pun. Kita dulu sedia kala tak wujud pun. Alam ni tak ada pun. Allah sedia ada dah dengan kesempurnaan dia. Tapi Allah kehendak dengan belas kasih sayangnya menciptakan kita manusia, nak bagi peluang supaya beribadat kepada Allah. Dan Allah nak bagi balasan baik untuk kita yang kekal selama-lamanya. Kalau Allah tak hidupkan kita, tak ada peluang kita nak menyembah Allah. Jadi Allah jadikan kita ni supaya kita beribadat. Dan hasil daripada ibadat tu Allah balas dengan kebaikan yang tak padan dengan ibadat yang kita buat. Sebut dalam kitab tu ada seorang ibadat, ada seorang abid. Ada seorang abid, dia ahli ibadat, pagi, petang, siang, malam. Malamnya berqiyamul lail, siangnya berpuasa selama beratus tahun umurnya. Lalu bila sampai waktu Allah nak masukkan dia dalam syurga, Allah perintahkan malaikat suruh dia masuk dalam syurga dengan rahmat aku. Dia kata, aku tak nak. Kalau kau ya Allah nak masukkan aku dalam syurga dengan rahmat engkau, aku tak nak. Sebab aku dah penat beribadat beratus tahun. Kenapa nak masukkan aku dalam syurga ni semata-mata dengan rahmat, bukan dengan sebab amal aku. Jadi penat aku berqiyamul lail, berpuasa, tiba-tiba kau nak masukkan aku dalam syurga bukan dengan sebab tu. Aku tak nak. Lalu Allah Ta'ala terangkan kepada dia,
Kalau nak diukur, ibadat yang kau buat, taat yang kau buat pagi, petang, siang, malam, tak sentuh maksiat selama 300 tahun, 400 tahun tu, baru menyamai dengan nikmat melihat sebelah mata yang aku bagi pada engkau. Menyamai apa? Nikmat boleh melihat dengan sebelah mata tu kalau kau nak bayar. Kalau kau nak bayar 300 tahun punya ibadat tu menyamai dengan nikmat mata sebelah ni boleh melihat. Tu dia punya apa? Nilai dia. Beribadat belah lagi nak bayar dengan apa? Betapa banyak kita senang selesa hidup dengan sebab mata boleh melihat ni. Cuba kita bayangkan kalau Allah butakan mata kita tiba-tiba, nak tengok celaru tak celaru hidup kita. Sebab tu nikmat bila ada dalam diri kita, kita tak tahu nilai. Bila Allah ambil, baru kita tahu besarnya ya Allah nikmat melihat, besarnya ya Allah nikmat sihat. Ada seorang kita pernah jumpa, dia duduk, dia baring dah 5-6 tahun dia baring. Bila kita datang ziarah, dia kata aku seronok tengok kau duduk. Aku berasa macam nak duduk. Aku dah lama bertahun aku tak duduk. Besarnya nikmat duduk, tapi sekarang aku dah tak boleh rasa duduk tu macam mana sedap dia. Tu bila Allah tarik baru tahu nilai. Sebab tu kena selalu ingat nikmat Allah Ta'ala. Nikmat kepada Allah, ingat ya Allah yang memberi nikmat. Kita yang sombong-sombong ni, cuba kita bayangkan kalau Allah ambil akal kita besok, macam mana kita nak pergi kerja kita tu? Siapa nak uruskan kerja kita tu kalau Allah jadikan otak kita ni sengit gila? Dah tentu kita tak ada nilai dah. Orang pun tak perlukan kepada kita yang dah sewel tu. Tapi Allah sayang kita. Allah bagi akal yang waras, Allah bagi kesihatan, Allah bagi keselamatan. Dah kita sombong, Allah ni menyusahkan, ini susah, itu susah. Dah kesenangan yang kita dah ambil daripada nikmat Allah berapa banyak pula. Kalau nak bandingkan dengan kesusahan yang Allah bagi, cuba bandingkan dengan kesenangan. Kita ni lupa, nama pun manusia. Nisyan, lupa selalu. Rasa macam Allah tak berhak. Itulah na'udzubillah min zalik. Sebab tu suruh kenal Tuhan tu siapa. Baru ke diri kita ni siapa. Kita rasa kita bahagia dengan ada keluarga. Siapa bagi keluarga tu? Siapa bagi keluarga tu pada kita? Siapa yang pinjamkan suami tu? Siapa yang pinjamkan isteri dan anak-anak tu kalau bukan Allah? Ke kita boleh buat sendiri? Siapa yang pinjamkan kawan-kawan kita tu kalau bukan Allah? Siapa yang mendapatkan kita pekerjaan tu kalau bukan Allah? Kena ingat nikmat Allah tu banyak. Jadi jangan sombong. Jangan sombong. Kita ni peminjam. Hina. Jangan banyak bunyi. Kata Allah menyusahkan, agama menyusahkan. Kau lupa kebaikan yang Allah buat pada diri kau. Yang kau nampak ujian Allah yang sikit tu, kepayahan masalah yang sikit tu yang Allah bagi, kau jadikan modal seolah-olah daripada dalam perut kau tak pernah senang Allah bagi. Kita punya rungutan tu seolah-olah daripada dalam perut Allah jadikan kita susah sampai sekarang. Padahal kesenangan yang Allah bagi itu semua tertutup daripada mata kita dengan sebab sikit masalah yang Allah bagi. Itulah hati kita bila bermasalah, tu dia jadi macam tu. Dia jadi macam tu.
lupa kebaikan Allah atas diri kita semua. Na'udzubillah min zalik. Kemudian memelihara, maka lazim olehmu tiba-tiba dengan melihara dengan yang haram dan yang syubhat. Kemudian memelihara pula daripada yang halal. Jika ada bagimu cita di dalam ibadat bagi Allah. Kalau kau ada cita-cita, kau nak senang, kau nak menang hari kiamat, gitulah cara dia. Tapi kalau kau tak nak tawaran yang Allah bagi, ikut suka kau lah hidup atas dunia ni. Ikut kau lah. Tak payahlah nak pedulikan Tuhan, tak payahlah nak pedulikan halal haram. Ikutlah nafsu tu sekehendak kau. Ikutlah setan tu sekehendak kau. Nanti akan dihumban dengan Allah sekali dengan setan tu dalam neraka. Besok di hari kiamat Allah akan tambat dengan setan, humban dalam neraka sekali. Sebab apa? Atas dunia dulu kita jadikan setan dan nafsu ni kawan kita. Kita jadikan tuan kita. Allah ikat, Allah humban sekali. Nak kata apa? Kau tak nak, Allah buat. Dia nak jadi. Dia bagi apa yang dia nak. Dia bukan bagi apa yang kita nak. Dia tak ikut cakap kita. Kita yang nak kena ikut cakap dia. Kita yang nak kena ikut kehendak Tuhan, bukan Tuhan ikut kehendak kita. Siapa kita Allah nak ikut kehendak kita? Sedar ke diri sikit. Makan minum kita Allah jamin. Makan minum kita kata beras beli. Beras aku beli. Mana datang duit kalau kau nak beli beras tu? Mana datang duit kau nak beli beras tu kalau bukan Allah yang bagi? Dia kata aku kerja. Mana datang kerja kau kalau bukan Allah yang bagi? Mana datang, macam mana kau boleh dapat kerja tu kalau Allah tak bagi kau akal? Kalau kau dulu waktu belajar Allah tak bagi akal cerdik, kau boleh pandai ke ilmu tu? Kau boleh reti ke? Nampak tak? Semua tu Allah tolong, Allah pinjamkan, Allah bantu. Tapi bila kita dah dapat macam tu, lupakan Tuhan, sombong. Padahal semua pinjam Allah punya. Itulah dia manusia. Bila dia ikut nafsu, dia jadi macam tu. Sebab nafsu ni sombong. Nafsu sombong. Jadi bila kita ikut nafsu, dengan kita pun jadi sombong. Kita pun jadi sombong. Sebab tu jangan ikut nafsu. Ikut akal dan hati yang beriman dengan Allah. Usaha baiki. Minta tolong dengan Allah. Kita lemah, kita dhaif. Moga Allah selamatkan kita daripada kejahatan, kemaksiatan, takabbur, sombong dengan Allah, lupa diri, lupa hakikat. Siang tadi dalam kuliah kita kata kena ingat kita ni hina. Dalam perut ada tahi. Tak payah berasa hebat. Dia kata tak boleh cakap macam tu. Kenapa tak boleh? Kau tak nak terima ke hakikat diri kau yang dalam perut kau ada tahi? Kau tak nak terima, itulah hakikat dia. Kau nafikan macam mana pun, tetap dalam perut kau ada tahi, ada air kencing, kau bawa pergi mana-mana. Tapi oleh kerana cover set ni tadi, kau lupa dalam perut kau ada tahi. Sebab dek cover set ni tadi yang akan mereput tak lama lagi. Kau lupa ada barang tak elok dalam perut tu, najis dalam perut tu, kau lupa. Tu tasawuf nak suruh kita tahu hakikat diri, supaya jangan merasa mulia, jangan merasa hebat. Yang mulianya Allah, yang hebatnya Allah, yang sempurnanya Allah. Bila kita tak nak terima hakikat, itulah puji diri, bahasa baik, bahasa bagus, lupa hakikat. Maka ada pun yang haram dan yang syubhah, maka sesungguhnya lazim akan dikau bicarakan. Makna benda haram, benda syubhah lazim, maksudnya tak dapat tidak, kau mesti kena siasat, maksudnya begitu. Tentang masalah haram dan syubhah, mau tak mau kau kena siasat. Bicara tu makna kau kena peksa. Kau kena peksa. Maka sesungguhnya lazim akan dikau bicarakan
dan menjauhkan daripadanya. Bila kau peksa, bila kau selidik, kau tahu, oh ini haram rupanya, oh ini syubhah, maka barulah boleh kau menjauhkan diri. Bila dah, barulah kita boleh menjauhkan diri. Bila dah tahu, oh itu haram, oh ini haram, ini syubhah, baru boleh jauhkan diri. Tapi kalau kita tak peksa, kita tak maknanya kita tak cermat, mana kita nak tahu yang halal ataupun yang syubhah? Macam mana kita nak jauhkan diri? Ini yang kadang-kadang masuk dalam perut kita ni, yang halal pun bubur, yang haram pun bubur, yang syubhah pun bubur. Sebab kita tak boleh nak beza, sebab kita jenis tak peksa. Jadi kita jenis kaum aja. Jenis kaum aja. Bukan jenis peksa, jenis kaum semua. Asalkan melintah aja kita kaum. Patutlah hati kita tak baik-baik. Sebab masalah perut ni dia bagi kesan pada hati tadi tu. Orang yang dalam perutnya ada haram, Allah tak akan bagi taufik buat ibadat. Orang yang dalam perutnya ada benda haram, benda syubhat, Allah tak akan bagi pertolongan untuk buat ibadat. Kalau dia buat pun takkan sempurna ibadat dia. Dan menjauhkan daripadanya kerana 3 perkara. Ada 3 sebab kenapa kena jauhkan benda haram, benda syubhat tadi. Yang pertama, takut daripada api neraka Jahannam. Itu sebab pertama. Kenapa kita kena jauhkan diri daripada makanan yang haram, yang syubhat? Jawabnya, sebab takut gerun daripada azab neraka Allah. Itu sebab pertama. Kerana firman Allah Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Bahwasanya orang yang memakan mereka itu akan harta anak yatim hal keadaannya aniaya, makna diambil harta anak yatim dengan cara yang zalim, dengan cara yang salah, sesungguhnya memakan mereka itu di dalam perut mereka itu api neraka. Dan lagi dimasukkan akan neraka sa'ir. Itu orang yang makan harta anak yatim. Dia kata, saya tak makan, saya guna duit anak-anak yatim ni untuk bayar kereta saya je, untuk bayar bibil rumah saya je. Saya tak makan duit diorang. Tak kira. Yang sebut makan tadi tu, kata ulama, atas jalan adat. Adatnya orang cari duit, tujuan nombor 1 nak makan. Tu payah tu kalau kita ni jenis berpegang zahir ayat Quran ni, tak nak pakai alim ulama ni, luar bendul. Kalau macam ni tak ada kena-mengena lah. Sebab Allah sebut makan, kita tak makan. Kita ambil duit anak yatim, kita guna untuk kepentingan diri kita sendiri, kita tak makan. Jadi tak salah lah, tak masuk dalam ayat Allah ni. Tu bahaya pahaman jadi pakai zahir ni. Dia kata dalam Quran tak ada sebut pun. Dalam Quran sebut makan. Aku bukan makan, aku ambil, aku guna untuk beli kereta, bukan makan. La ilaha illallah. Yang kata makan tadi atas jalan adat, kebiasaannya kita cari makan, cari duit ni nak makan lah nombor 1. Jadi tak kira. Memang jaga anak yatim tu baik, bagus, tapi kena belajar. Nak jaga, nak buka sekolah anak yatim, nak pelihara anak yatim, nak ambil anak angkat daripada anak yatim, nak buat anak angkat, bagus. Tapi kalau tak ada ilmu, bahaya. Kalau tak ada ilmu, maknanya menempah lah tu, menempah. Takut nanti kerang bercampur dengan harta anak yatim, kita makan dengan cara yang zalim, tak sedar kita makan benda haram. Tu hati-hati. Baik jaga anak yatim ni, bukan sebarang orang. Tapi kena belajar. Jangan tiru-tiru orang tanpa ada ilmu. Kita tengok orang buka sekolah anak yatim, kita pun buka. Orang ambil anak yatim buat anak angkat, kita pun ambil, tapi kita tak belajar. Jaga. Takut ni masuk dalam golongan ini. Makan harta anak yatim dengan cara yang zalim, tak sedar. Kita ingatkan boleh, kita ingatkan tak kisah, kita ingatkan tak apa. Dan nak tahu macam mana? Belajarlah. Belajar. Macam mana cara nak jaga harta anak yatim yang duduk sekali dengan kita? Macam mana cara? Ada. Semua ulama terang dah, tapi kita tak pandai. Jangan tanya kita tak tahu.
Sabda Nabi SAW, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Tiap-tiap daging yang haram, kata Nabi SAW, tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka itulah yang terlebih utama dengan dia, bukan syurga, neraka. Dah macam mana nak selamatkan? Dah puluh tahun, ya Allah, aku makan benda haram. Sekarang ni baru aku nampak jalan agama, aku nak berubah, ya Allah, aku nak berubah. Padahal kerja aku ni lah, banyak sumber-sumber aku ni semuanya haram subhat. Macam mana aku nak buat? Bertaubat sungguh-sungguh dengan Allah. Taubat sungguh-sungguh dengan Allah. Pergi jumpa alim ulama akhirat yang faham tentang akhirat, pergi jumpa, minta nasihat. Macam mana saya nak buat? Saya ni memang ada buat benda-benda haram ni, tapi sekarang ni saya tak nak dah. Macam mana cara dia? Jangan tanya kawan yang sama waktu dengan kita. Jangan tanya kawan-kawan yang sama waktu dengan kita. Tanya alim ulama yang warak, yang soleh, yang takwa. Ada jawapan. Allah Maha terima taubat. Tapi macam mana cara nak taubat? Apa yang kita nak kena buat selepas daripada tu? Tanya. Wallahu a'lam. Jadi dia kata nak balik cepat, balik lambat juga. Meskipun hujan. Kalau balik awal pun tak boleh lepas, nanti kan basah. Tu dah sedang molek dah tu. Canda gede je tu. Mudah-mudahan mudah-mudahan Allah beri kita semua ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa besar dan dosa kecil kita. Dosa mak ayah kita, ibu bapa mertua kita, kawan-kawan kita, adik-beradik kita, anak-anak buah kita. Mudah-mudahan Allah beri kesedaran. Mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk kita berubah. Mudah-mudahan Allah tolong dalam penghijrahan kita. Ini dah masuk tahun baru hijrah. Sebenarnya tak payah tunggu masuk tahun baru. Hari-hari kena usaha hijrah kepada yang lebih baik. Mudah-mudahan insya-Allah Allah redha antum semua. Sesungguhnya antum yang hadir dalam majlis ilmu ni bukan dengan kebetulan, tetapi antum adalah orang-orang yang Allah telah pilih sedia kali lagi untuk diberi rahmat, untuk diberi redha, untuk diberi maghfirah, untuk diberi hidayah. Orang-orang yang duduk dalam kumpulan orang-orang yang bakal diselamatkan oleh Allah daripada kecelakaan akhirat. Orang-orang yang Allah Ta'ala nak terima amalannya. Siapa? Itulah dia orang-orang yang Allah pilih, yang Allah jemput, dudukkan dalam majlis ilmu, diberi taufik duduk dalam ilmu. Padahal nafsunya tak suka, nafsunya tak nak, tapi dengan taufik Allah tu dia duduk, dia dengar. Sebenarnya Allah nak jadikan dia orang baik. Allah nak baiki amal. Sebab Allah tahu kita banyak kelemahan, banyak kesalahan, banyak benda yang dalam agama yang kita tak pandai, tak tahu. Kita selalu solat, kita minta pada Allah ihdinas siratal mustaqim, bimbing jalan ini lurus. Inilah di antaranya Allah kabulkan doa-doa kita tu. Allah dekatkan kita dengan ilmu. Kerana petunjuk Allah tu Allah Ta'ala bagi, di antara caranya dengan Allah dekatkan seseorang itu dengan majlis ilmu. Bersyukurlah, bertuahlah kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan nikmat ini dikekalkan oleh Allah sampai kita mati. Dan mudah-mudahan nikmat menuntut ilmu ni Allah kurniakan juga kepada adik-beradik kita, anak-anak kita, sahabat andai kita, semuanya tidak terkecuali walau seorang pun. Mudah-mudahan semuanya mendapat bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, diselamatkan dunia dan akhirat insya-Allah. Salah silap, kekurangan, minta ampun maaf banyak-banyak. La haula wala quwwata illa billah il aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina ma'al qudri unsa wa dhakar. Allahumma khalisna mimma ana fihi ikhlasan jamila. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin as-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik innaka ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.
Bismillahirrahmanirrahim.